Dua rakaat kemudian satu rakaat, atau buat terus pun boleh, ada dua pendapat. Kalau buat yang pertama dua rakaat, usalli sunnatan muqaddimatul witri raka'ataini la ta'ala. Ya, setengah kitab di bubuh lapas muqaddimah. Dan tuan guru saya pun, tuan guru Haji Abdul Wahid, kalau dia sembahyang witir dia niat macam tu. Usalli sunnatan muqaddimatul witri. Saya sembahyang muqaddimah witir. Sebab witir tu tunggal. Jadi kita buat dua tu tak nampak tunggal. Ya, jadi disebut muqaddimah, permulaan witir. Kemudian barulah kita buat satu rakaat. Itu setengah-setengah kita Arab dibaham macam tu. Sebab witir tu satu, tiga, ganjil. Bila kita buat dua, kita kata witir, nampaknya tak ada mutabakah. Tak ada sejajar lapas dengan yang kita buat. Kita buat dua, kita buat witir niat, tapi buat dua. Jadi kita buat muqaddimah. Usalli muqaddimatul witri. Saja aku sembahyang muqaddimah witir dua rakaat. Kemudian baru satu rakaat. Ya. Tetapi segianya jangan dikerjakan satu rakaat kerana menyalahi yang utama, mana khilaful aula. Jadi sekurang-kurang eloknya 3 rakaat. Mula 2 rakaat, usalli sunnatul witri raka'ataini. Ini setengah ulama di lima gitu. Tapi ada setengah kata elok tu bubuk usalli sunnatul muqaddimatul witri. Dia sembahyang sunat muqaddimah witir 2 rakaat, kemudian baru serakaat. Ada saja aku sembahyang sunat witir, mana sunat muqaddimah witir 2 rakaat kena tak ada. Allahu akbar, itu takbiratul ihram, mana masukkan dalam itu takbir. Masukkan niat dalam tu. Kemudian lepas takbir baca Fatihah dan surah Sabbih, suratul A'la, atau Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua baca Fatihah dan surah Qul ya ayyuhal kafirun, atau Qul huwallahu ahad. Lepas rakaat sujud dan tasyahud mengucap salam. Kemudian bangun buat satu rakaat lagi. Usalli sunnatul witri rakaatan lillah ta'ala. Saja kesannya sunat witir satu rakaat kena ta'ala. Dan elok dibuat tiap-tiap waktu. Ya, sebelum tidur ataupun kalau boleh selepas bangun tidur, kita rasa boleh, insya-Allah bangun malam buat di malam tu lebih elok. Pun nak saya nak bakal dia rasa letih sangat kan. Takut tak bangun malam, dibuat di awal boleh juga. Ya. Kemudian baca Fatihah dan baca sebarang surah, bacalah, tak apa, mana-mana boleh. Setengah kitab masyhur lepas Fatihah baca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu bin nas. Setelah itu rakaat sujud, tasyahud dan salam. Kemudian yang lebih elok lagi dibuat 5 rakaat atau 7 atau 9 rakaat sehingga 11 rakaat sahaja. Mana yang banyak itulah yang lebih elok. Jika dikerjakan lebih daripada 11 tidak sah. Ya, witir sebanyak-banyak 11. Sebab tidak ada 2 witir dalam hadis. Nabi kata la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Setengah-setengah disilap faham, maknanya sembahyang witir sembahyang penutup dia. Dan sembahyang witir tak boleh sembahyang lain, itu silap faham. Sebenarnya hadis itu la witran, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Mana kalau dia dah buat sebelum tidur tu tamam, yang paling sempurna 11. Dia kan dia bangun tak payah buat witir lagi, sembahyang lain. Ya, tapi kalau dia dah buat witir tapi belum 11, 9 ke 5 ke 3 ke, ada 2 pendapat. Pendapat pertama katakan dah buat tak payah buat lagi. Tapi pendapat kedua kata boleh sambung. Dia buat tak habis 11 kan, 5. Kan dibangun dia sembahyang satu, niat sambung tadi. Kemudian buat balik, tutup dengan ganjil balik. Ya, sebanyak-banyak 11 habis. Dan lagi dikerjakan witir itu bercerai, rakaat yang akhir daripada yang dahulunya lebih baik daripada berhubung dengan sekaligus. Dia boleh buat 2 tu, 2 kemudian 1, ataupun buat sekaligus 3 terus pun boleh juga. Bila dua-dua boleh, satu persoalan lagi, mana lebih aula. Dia pekah macam tu. Bila ada 2, dia akan tanya satu soalan lagi, mana lebih baik. Yang lebih aula dibuat cerai, yang maknanya 2, 1, atau 2, kemudian ujung ditutup dengan 1. Dan sembahyang lain elok malam 2,
Ya, salatul lail masna masna. Tu dalam hadis Nabi kata sembahyang malam ni elok dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu tak elok. Di mana witir itu bercerai rakaat yang akhir, mana tunggal satu, itu terlebih aula. Kemudian diperbuat 2 rakaat, 1 takbir dan 1 salam. Lalu kitab kan dia panggil 1 salam, 1 takbir, 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Sedangkan salam ada 2 kan. Kalau tanya kenapa pula 1 salam, sembahyang ada 2. Tak dikir yang wajib. Sembahyang yang wajib salam yang pertama. Mana kalau seorang tu salam tu dibangun, sembahyang dia sah dah. Salam kedua tu hukum dia apa? Sunat hay'ah qauliyah. Jadi perbuat 2 rakaat 1 takbir, 2 rakaat ya, 2 rakaat 2 rakaat 1 salam. Lebih baik daripada diperbuat 10 rakaat terus. Jadi sembahyang sunat witir 10 rakaat terus, lepas tu buat 1 11. Tu boleh tapi kurang sikit. Dan 1 salam, kemudian 1 rakaat 1 takbir dan 1 salam bersendiri. Itu pun boleh, tapi yang lebih baik dia buat 2 ya, sampai maknanya yang akhir tu buat 1. Itu lebih baiklah. Kemudian waktu sembahyang witir itu ialah antara sembahyang isyak, mana lepas sembahyang isyak hingga naik fajar. Mana sembahyang waktu dia lepas isyak. Tidak boleh sembahyang witir selepas maghrib. Boleh sembahyang witir lepas isyak walaupun dalam waktu maghrib. Boleh. Ya. Pula sembahyang lepas isyak pergi waktu maghrib. Jamak. Dia musafir, dia jamak takdim kan, dalam waktu maghrib tu sembahyang maghrib, betul sembahyang isyak. Dah sembahyang isyak dah, tapi dalam waktu maghrib maka boleh tak? Boleh. Sebab kedudukan dia selepas isyak. Jadi maknanya boleh dia sembahyang lepas isyak walaupun dalam waktu maghrib. Dia pening ni apa macam keling nak cakap. Lepas isyak bila dalam waktu maghrib. Sembahyang jamak takdim. Dia duduk dalam waktu maghrib kan. Tu habis. Itu sebab waktu dia lah. Mana lepas sembahyang isyak hingga naik fajar, mana fajar sadiq, mana sebelum subuh lah. Sebelum subuh tu ada lagi waktu witir. Maka jika dikerjakan sebelum sembahyang isyak sekalipun, jika dikerjakan sebelum sembahyang isyak sekalipun, sudah masuk waktu isyak, tidak sah sembahyangnya. Tengok. Dia kedudukan mesti lepas sembahyang isyak, bukan dalam waktu isyak. Jadi sini dia tak kira waktu. Dia tak kira waktu maghrib ke waktu isyak. Syarat dia lepas sembahyang isyak. Bermakna kalau dia sembahyang dalam waktu maghrib, tapi selepas sembahyang isyak dia buat jamak takdim, sah. Tapi kalau dia buat dalam waktu isyak pukul 10 malam, tapi isyak tak sembahyang lagi, dia sembahyang witir dulu, tak sah sembahyang dia. Ya, dia kena sembahyang isyak dahulu. Itu maksud dia. Kemudian tidak sunat berjamaah sembahyang witir yang dikerjakan tiap-tiap malam, tetapi sunat dikerjakan berjamaah witir pada bulan Ramadan. Itu saja yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bulan Ramadan sunat jemaah. Kalau sembahyang witir tiap malam ni, buat sembahyang seorang. Kemudian tambah doa kunut pada 16 Ramadan hingga akhir bulan. Ini mazhab Syafi'i. 15 malam 16. 16 makna kita kira daripada terbenam matahari dah masuk malam 16 lah. Kalau malam nisfu Sya'ban tu 14 malam 15. Ya. Kalau sini ni dipanggil nisfu sani. Ya, makna sebahagian yang kedua. Bahagian pertama tu 15. Malam 16 tu start buat witir, buat kunut. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik, ya, daripada awal Ramadan dah boleh kunut. Di bantai awal Ramadan lagi dah. Malam pertama dah kunut dah. Itu mazhab Malik. Dan sunat duha, di antara lagi sunat duha ialah sembahyang sunat selepas naik matahari anggaran 7 kaki dari kaki langit pada pandangan mata. Bukan hakiki. Kalau hakiki matahari bergerak, gimu batu. Ya, benda pandangan zahir nampak lebih kurang 7 kaki tu bolehlah. Afdal lebih kurang ke 10 tu lebih afdal. Ya, sembahyang duha banyak kelebihan dia. Di antara murah rezeki. Tu orang kampung suka dengar. Murah rezeki, masya-Allah. Rajin sembahyang murah rezeki. Itu dia panggil kanak-kanak. Kalau sembahyang kena nak murah rezeki, itu panggil kanak-kanak, tufuliyah, kebudak-budakan dalam ibadat.
Ahlillah dia tak pandang benda tu. Habis tu dalam hadis cerita murah rezeki, kena faham maksud hadis. Bila dalam hadis-hadis menceritakan fadailul a'mal, kalau nak tahu fadailul amal, buka buku tabligh, banyak dalam tu. Semua ada fadilat amal, puasa, sembahyang semua ada. Itu hadis-hadis sahih Nabi bawa. Apa maksud dia? Maksud dia bila dalam amalan itu disebutkan oleh baginda salam akan kelebihan, bermakna amalan itu sangat diredai Allah. Tu duduk kena baca macam tu. Jadi yang kita cari apa? Redha Allah. Bukan cari pahala amal, kita cari redha Allah. Dalil Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Redha dari Tuhan itu yang paling besar sekali. Ya. Ibadat nak pahala boleh, tapi kuranglah. Yang paling tinggi dia cari keridaan Tuhan. Tidak ada benda yang paling besar dalam kehidupan insan ialah mardatillah. Siapa dapat redha Tuhan, dia dapat segala-gala, dia selamat. Siapa tak dapat redha Tuhan, dia tak dapat segala-galanya. Gagal hidup dia. Man wajadallahu wajada kulla syai' wa man faqadallahu faqada kulla syai'. Siapa dapat Allah Taala, dia dapat segala-gala. Siapa tak dapat Allah Taala, dia tak dapat segala-gala. Mana siapa dapat redha dia, dapat segala-gala. Tak dapat redha dia, tak dapat segala. Maka di mana redha duduk? Duduk di mana redha? Dalam mengerjakan ketaatan. Di dalam ketaatan dia selitkan redha. Jadi bila kita buat taat ibadat tadi, kita pandang dalam tu, redha tu yang penting. Ya, ruh dia ialah redha daripada Taala. Habis. Dan surah Kahfi kalau kita lihat kan, man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ahada isi nakirah. Ya. Maknanya siapa yang nak liqa dengan Allah Taala, nak dia beramal salih, kemudian jangan dia sekutukan amal dengan suatu apa pun. Jangan dia niatkan amal dia kena nak jauh neraka, jangan dia niat amal dia kena nak syurga, jangan. Niat dia betul-betul lillah. Itu yang paling besar kan. Dan lafaz pun dalam fiqh apa dia tulis apa? Lillah, usalli lillah. Nawaitu samagadin lillah, hajj wal umrah lillah. Dia tak kata lil jannatil firdaus, mana ada. Ya. Habis. Dan sunat duha ialah sembahyang sunat selepas naik matahari anggaran 7 kaki dari kaki langit pada pandangan mata. Berkekalan ni sampai gelincir matahari. Mana masuk zuhur dia habislah. Sebelum zuhur tu boleh lagi duha. Sekurang-kurang 2 rakaat. Niat dia lapas niat. Usalli sunnatul duha rakaatain lillah ta'ala. Saya sembahyang sunat duha rakaatain, 2 rakaat lillah ta'ala. Itu lapas. Sunat. Kalau tak lapas, tak ada apa. Ya. Berlapas dengan sunat ni ialah ashabu Syafi'i. Ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang menekankan adanya talafuz kiasan alal haji wal umrah. Haji dan umrah kita dilapalkan nawaitul hajj, itu ada nas. Tapi dalam sembahyang puasa tak ada nas kata usalli apa semua, tak ada. Cuma kita kias. Supaya apa kata Imam Nawawi, liyusa'idal qalb, supaya membantu hati untuk mudah menghadirkan niat. Itu kita lapas. Jadi mafhum situ kalau kita dapat usalli, kita tak faham apa usalli pada subuh. Mana tak nak baca je. Mana tidak menjadi membantu tak apa sunat. Ya, dia kena faham apa dia lepas. Saja aku sembahyang pada subuh. Jadi dia upat tu dia pun angkat takbir, mudah masuk. Itu niat. Itu dalam mazhab Syafi'i je lah. Dia sunat kita lepas. Mana kalau tak lepas pun hati dia ada niat, sah sembahyang dia. Kemudian rakaat pertama baca Fatihah, kedua kuliah. Rakaat kedua baca Fatihah dan qul huwallahu ahad. Berapa? 100. 100 lah. Kau 100 boleh juga baca. Seterusnya salam habis. Kemudian sebanyak-banyak sunat duha ialah 8 rakaat. Sebanyak-banyak duha. Dua rakaat, 1 takbir. 2 rakaat salam, dan 1 salam. Lebih elok daripada 8 rakaat terus 1 takbir dan 1 salam. Ya. Dan besar lagi fadilat duha ni, siapa yang mengekalkan duha. Ada satu tafsir disebut Allah SWT memelihara zuriat dia, ya, supaya jadi insan yang saleh dan salihah. Itu besar tu. Itu lebih besar daripada murah rezeki kita. Tapi itu lagi rezeki besar. Jadi anak-anak yang saleh, anak yang salihah,
yang akan mendoakan pada kita juga. Itu di antara kelebihan sembahyang duha. Jadi kalau seorang report kita, anak saya nakal lah, kan kita tanya, kau sembahyang duha tak? Saya tak ada duha, kau pun sama nakal. Kau pun 2 kali 5 kan. Tu. Habis tu. Kemudian tahiyatul masjid. Kalau duha ni dipanggil maqsudun bizati. Kalau tahiyatul masjid dipanggil ghairu maqsudun bizati. Itu dalam kaedah fiqh dia. Apa maksud dia lain sikit. Duha tu dikasadkan dengan diri dia betul. Maka beza dia, semayang yang dikasad dengan diri, dia tak boleh nak himpun dengan semayang lain. Kalau semayang tak dikasad diri dia macam tahiyatul masjid, dia panggil ghairu maqsudun bizati. Dia tidak dikasadkan dengan diri tahiyat, dia nak asal dia semayang je. Macam tu kita boleh cantum. Kita datang Jumaat lewat, tu imam dah nak semayang kan. Ya. Jadi kita nak semayang qabliyah dengan maknanya tahiyatul masjid 2 ni kan takut tak sempat. Adik kita kumpul balik. Usalli sunnatan tahiyatul masjid ma'ah qablatul Jumaah. Atau usalli sunnatan qabla Jumaah ma'ah tahiyatul masjid. Boleh. Tu. Macam puasa apa? Puasa 6. Itu ghairu maqsudun bizati. Yang tidak dikasadkan dengan diri dia. Bermakna asal dia puasa je. Maka macam tu dia boleh join, boleh cantum. Dia sepantungan puasa qada. Saja aku puasa qada serta sunat Syawal. Itu boleh. Apabila seorang masuk masjid atau tempat-tempat yang diwakafkan untuk sembahyang seperti surau, hanya ada pendapat mengatakan boleh, disunatkan bagi sembahyang dinamakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Setengah ulama surau dia tak bagi. Dia nak masjid jami', masjid yang diniatkan masjid. Sebab masjid ada 2, satu makna lughawi, satu makna istilahi. Kalau istilah, masjid yang diwakafkan untuk sembahyang Jumaat. Ya, buat solat Jumaat. Itu dipanggil masjid yang dibolehkan tahiyah atau diniatkan masjid. Ya, diniatkan masjid boleh juga. Tak buat sembahyang Jumaat, tapi diniat masjid. Anak ada masa mengaji dulu kan, orang cuti kita tak balik, kita habiskan kitab khatam dekat seorang tuan guru, Tuan Haji Rashid di Pasir Mas. Tempat di dalam pendalaman, nama tempat di Danau Toba. Nak masuk tempat tu kan tanah merah ni, jauh. Jadi nak pergi masjid luar buat khatam kitab biasa bulan Ramadan. Jadi nak semayang kat luar tu payah nak pergi jauh. Jadi balasah dia atau madrasah ni, orang kampung pakat niatkan masjid. Separuh dia niat masjid, separuh kekal madrasah surau. Jadi kalau ada orang perempuan yang uzur boleh duduk belakang. Yang setengah tu ke depan, kita orang kampung pakat-pakat niat masjid, maka boleh niat apa? I'tikaf, boleh kita niat sembahyang tahiyatul masjid. Bergantung pada niat orang kampung. Ramai-ramai pakat niat depan kita niat masjid separuh, boleh? Jadi masjid. Ya. Belakang tak masjid tak apalah. Orang tak ada apa? Uzur pun boleh. Ya, dia nak gulung kot daun boleh. Orang tu ni gulung kot daun. Yang gulung dalam masjid tu lah kan gulung kot belakang. Orang tu kampung lah macam-macam. Jadi maknanya dia boleh niat tu. Bergantung pada niat ramai. Kita niatkan ramai jadi masjid, jadi masjid. Cuma nak panjang Jumaat, dia tak buat Jumaat lah. Sekadar untuk ambil fadilat tahiyatul masjid dan niat i'tikaf. Ada setengah-setengah tunggu kita orang Arab-Arab dulu yang kayu-kayu besar kan, rumah dia tu tengah tu niat masjid ada juga. Rumah tepi tu dibuat khas macam surau tapi diniatkan masjid. Jadi masjid tu masjid dengan niat boleh i'tikaf. Kalau masjid lughawi tak kira, dalam rumah kita pun masjid. Masjid dia punya ismu makan dari kalimah sajadah, yasjudu sujudan. Masjid maknanya mahalus sujud, tempat sujud. Di tempat sujud nama masjid lah. Ya, kat mana kita sujud tu tempat sujud dipanggil masjid pada luar. Ada istilah yang kita niat. Disunatkan bagi seorang dinamakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ya, surau tu diniatkan masjid. Boleh dah. Sebelum ia duduk dalamnya, mana sembahyang tu sebelum duduk. Kalau dia dah duduk, habislah waktu dia. Kalau tak duduk, dia berdiri lama mana pun tak habis waktu dia, boleh lagi sembahyang. Ni ada usalli sunatan tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala.
saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah SWT, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram ni maksudnya. Rakaat pertama baca Fatihah, kedua kuliah, rakaat kedua baca Fatihah dan kul huwallahu ahad. Ya, seterusnya salam. Kemudian sembahyang sunat tahiyatul masjid ini boleh masuk dalam sembahyang yang ni. Tengok tu. Sembahyang sunat tahiyatul masjid dia boleh masuk dalam sembahyang lain. Mana boleh niat sekali. Ya. Usalli sunatan tahiyatul masjid ma'ah, itulah ni dah boleh masuk qabliyah atau ma'ad duha ke, boleh masuk kan. Sama ada fardhu sunat. Tahiyatul masjid ni dia boleh masuk dalam sembahyang lain, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Di atas Jumaat orang rakamat usalli fardhu Jumaat ma'a tahiyatul masjid ma'muman la ta'ala, boleh. Maka dapatlah fadilat tahiyatul masjid. Sama ada diniatkan masuknya atau tidak, cuma jangan napi. Masuk juga. Dia iddikhal, dia termasuk. Jika dinapikan, dia tak dapat tahiyatul masjid lah. Saja aku semayang fardu Jumaat, tahiyatul masjid tak nak. Dia bodoh. Tahiyatul masjid tak nak. Anak semayang berjumaat ni. Itu pelik niat tu. Sungguhnya demikian tidak dituntut semayang tahiyatul masjid lagi. Bagaimana kalau dia semayang lain, tahiyatul masjid itu terangkatlah tuntutan, nisbah tuntutan dia. Kalau niat sekali dapat pahala dah. Habis. Kemudian sunat safar, sunat musafir. 2 rakaat sunat musafir, yakni sembahyang sunat kena nak pergi ke tempat lain atau negeri lain. Macam dari Johor Bahru nak pergi ke Batu Pahat. Sebab pengarang kitab ni orang Johor. Ya. Pengarang kitab ni Syekh Abdul Ghani ni orang alim tu ni. Dia anak murid pada siapa? Syekh Ali Maliki. Dia ulama besar Mekah, 4 mazhab. Dia pernah berdebat besar-besaran dengan Wahabi, dan Wahabi tertongging tertiarap. Ya. Dia ada buku, kita tak jumpa kitab. Dia orang ada buku kan. Persoalan tu banyak. Ya. Zaman tuan guru saya, Tuan Mujashir mengaji apa? Haji Mustafa mengaji Mekah tu. Buat bahasa besar-besaran. Dan segala masalah yang dibuka oleh semua papa Wahabi, buat dia pengikut-pengikut gerabak-gerabak dia semua dah dijawab dalam. Ya, tunjuk buku tu dia tak payah dekat ni buku ni dia. Siap jawab, clear. Habis bantai habis. Syekh Ali Maliki, ulama alim 4 mazhab. Ini di antara murid Syekh Abdul Ghani, alim. Kemudian sunat musafir ni apa? Sunat kerana hendak pergi ke tempat lain atau negeri lain. Ya, macam dari Johor Bahru hendak pergi ke Batu Pahat. Dia musafir. Nama demikian tujuan. Hendaklah pergi ke kota tinggi ke. Ya, dekat hendak bertolak sunat sembahyang. Dekat hendak bertolak. Ya, mana sembahyang dahulu. Kemudian baru angkat beg berjalan. Ini sebab apa dia panggil? Sebab apa dia panggil ni? Sebab mutaakhir. Dia ada sebab mutaqaddim, sebab mutaakhir, sebab muqarin. Yang tak dibenarkan la salata ba'da al-asr, la salata ba'da subhi, ialah sebab yang mutaakhir. Ada pun sebab muqarin yang serentak, ada pun sebab mutaqaddim tak apa. Sebab yang muqarin, sebab yang serentak. Contoh, kita lepas sembahyang asar, dah tak ada sembahyang kan, tiba-tiba berlaku gerhana. Boleh sembahyang tak? Boleh lah. Itu muqarin, kita sembahyang serta gerhana masih ada lagi, tak apa. Ya. Atau sebab mutaqaddim, sebab yang dahulu, boleh. Pernah Nabi SAW sembahyang lepas asar, padahal dalam hadis Nabi kata la salata ba'da asr, tapi Nabi terbuat, iaitulah Nabi meraihkan sahabat tadi, dia ada orang ziarah sehingga terluput apa nama tu sunat rawatib, Nabi buat lepas asar. Itu boleh. Ya. Dalil tu kita ambil sebab yang mutaakhir saja yang tahu dia. Ada pun sebab yang muqarin atau sebab mutaqaddim, boleh. Qada sebab mutaqaddim, mana kita dah lepas, kita dah benda sebab tu dah berlaku, kita meninggalkan sembahyang, maka boleh nak qada lepas subuh ke lepas asar ke, tak ada hal. Ya. Musafir tak boleh. Dia lepas sembahyang asar kemudian nak musafir, niat sembahyang, sedangkan sebab tu berlaku kemudian
Dan dah semayang pun angkat beg atur oleh itu. Kalau ikut di sini maknanya begitu. Lapari usalli sunatan safar rakaatain lillah ta'ala. Saja aku semayang sunat perjalanan, mana sunat musafir 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca Fatihah, kedua baca kuliah, kedua Fatihah, rakaat kedua baca kul huwallah. Ini ayat apa dia? Ayat kontrak. Ayat kontrak. Ayat baca kuliah apa? Kuliah apa? Ada satu kelakar cerita sahabat saya seorang ni. Ya. Dia buka kepala apa macam kepala gangster tadi. Kaki gaduh kan. Jadi alhamdulillah dia dah bertobat, dah sembahyang pun dah rajin dah. Jadi pak mentua ni nakal, campur bodoh. Dia berginda menantu sembahyang, maghrib kuliah Allah, isyak kuliah Allah. Dia pun sawun menantu ni, kau tak ada ayat lain nak baca dia ni. Dia pun jawab, aku dah sembahyang dah baik. Itu mak bapak mentua barang bin Bahlul ni, menantu kau dah sembahyang dah baru bersyukur. Kau dengar surah apa lah baca. Kalau tanya kau dah hafal Quran ke? Awak orang. Baca kuliah Allah, bacalah apa surah apa. Yang wajib ialah Fatihah, yang lain semua sunat hay'ah qauliyah nama dia. Kita baca surah tu nama dia sunat hay'ah qauliyah. Hay'ah yang bangsakan bacaan. Ada sunat hay'ah fi'liyah, itu bantu perbuatan. Habis. Kemudian tiap-tiap bakal haji, bila hendak berniat ihram, sama ada ihram haji atau ihram umrah, sebelum ia berniat disunatkan dia sembahyang lebih dahulu. Ya, 2 rakaat dinamakan sembahyang sunat ihram. Ya, sebelum daripada ia berniat, bukan dia niat dulu. Sebelum dia niat tu dia sembahyang dulu. Lepas tu barulah dia niat. Usalli sunatan ihram, usalli sunnatal ihram rakaatain lillah ta'ala. Saja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah SWT. Habis. Itu di antara sembahyang yang disunatkan bagi orang yang nak musafir. Ya. Habis. Guna sunat istikharah. Sinta dipanggil sinta ditalab. Istighfar. Apa makna istighfar? Talabul maghfirah. Istikharah mana apa? Talabut takhir. Kita meminta akan pilihan daripada Ta'ala. Lepas tu kalau semua istihara dah dapat tanda dah cantik dah, jangan tak ikut. Tak ikut, jaga. Ada ke makna kena macam-macam orang tak nak pergi bala pula. Yang kita dah minta pilih, tuan dah pilih kan ikut. Bagi orang yang minta petunjuk, pilih satu daripada 2 hal. Dia 2 keadaan. Dia nak berniaga ke, dia nak bertani, atau 2 kerja ke, atau sebagainya lah kan? Lebih baik baginya sunat sembahyang 2 rakaat, dinamakan sunat istikharah. Atau satu perkara tapi dia terasa nak buat tidak, tu pun ya juga boleh. Benda ni tidak menyalahi dengan syarak, dan benda ni tidak ada nas yang kena tuntut. Kalau tuntut sembahyang Jumaat wajib, tak pergi sembahyang Jumaat nanti anak nak istikharah tu. Tu nak kena bangkung kepala kau. Ya, ajak dia pergi belajar, kata anak nak istikharah tu, boleh tak belajar? Tu kena. Itu tak ada istikharah lagi. Tuhan dah siap, dia wajib apa istikharah lagi. Dia benda yang harus. Ya, benda harus, tak menyalahi syarak. Kita nak buat tu kita tengok. Sama-sama berat hati, nak buat tidak, sembahyang minta tunjuk daripada Allah Ta'ala. Maka dia akan tanda sama ada dapat dalam mimpi ataupun berat hati kita. Syarat dia ketika nak buat tu jangan ada hati kita berat sebelah, kosong betul-betul. Lepas sembahyang kita tengok ke mana Tuhan gerak kan. Ataupun kadang dapat dalam mimpi. Ya, adapun azlam, jangan menyentuh azlam. Ada juga orang buat. Ya, dia ambil kertas, 6 kertas dia tulis if'al, kemudian la taf'al, dia gulung, dia masuk bawah masjid. Lepas sembahyang dia pun tarik if'al, tarik lagi if'al, tarik lagi. Oh, ni boleh. Itu macam tarik nombor ekor. Ya, tu jangan tu. Ada orang buat macam tu. Dia gaba-gaba dalam lipat gigit dia baru tahu. Ya, tu. Tengok gerak hati tu, mana Tuhan gerakkan. Maka ikutlah tu. Habis ya. Itu dipanggil sunat istikharah, sunat meminta pilihan daripada Allah Ta'ala. Dan satu lagi sunat hajat. Barang siapa ada berhajat satu perkara yang baik, syarat dia baik, tidak mukhalif li syar'i, jangan menyalahi syarak, untuk dirinya atau untuk orang lain, masyarakat umum, ya, kita minta sembahyang hajat. Ya, umat Islam didera kan, buat betul-betul untuk masalah umum, kita buat sembahyang hajat, doa tak selamat. Disunatkan dia sembahyang 2 rakaat, dinamakan solat hajat.
Biasa je orang sebut semayang hajat. Usalli sunatan hajah raka'atain la ta'ala. Saja aku semayang hajat 2 rakaat kena Allah Subhanahu taala. Lepas salam baca Fatihah, lepas tu mintalah apa yang dihajatkan dalam bahasa yang ia faham. Ya. Dia faham bahasa dia, baca dia lah. Ada juga orang dia baca bahasa Arab yang panjang, rupa dia pun tak faham. Ya, satu buku dia hafal kita. Tanya apa kau doa? Ana hafal, dia share dia. Jawab sah doa dia mardu. Dia tolak. Sebab dia pun tak tahu apa dia minta. Ya. Yang penting kita faham apa minta. Kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setengah daripada khasais kelebihan selawat azimiyah, barang doa antara kedua ni tidak ditolak. Itu mustajab. Ya, kita dah minta hajat, kita baca selawat azimiyah tu. Kemudian minta hajat kita, kemudian tutup selawat azimiyah belakang. Insya-Allah hajatun makbul. Selalu kita minta. Setengah daripada selawat azimiyah. Ya, besar. Seorang ulama besar, tu ulama di apa? Babi Umar pergi apa? Yaman. Ya, Yaman. Yaman ke? Dari rumah duduk Singapura lah. Seorang ulama besar bin Salim ni. Dia nama tu bin Salim. Bin Salim ni. Guru bagi Abi Umar. Dia kata kelebihan selawat azmiyah ni, satu kali kau baca je 1 million ganda dengan selawat la ilaha khairan. Besar kan? Sekali kau baca. Kata bin Salim, ulama besar ni. Itu ulama. Itu kelebihan selawat azmiyah. Ada banyak kelebihan yang ada dalam selawat azmiyah. Baca lah banyak-banyak. Selawat lain pun banyak. Yang penting baca je lah. Ya, semua selawat tu ada kelebihan masing-masing. Kemudian salatul tahajud, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Ada pun tempat berpegang mereka itu, ialah firman Allah Ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawasanya tiada bagi seorang mukmin manusia itu melainkan barang yang ia berusaha jua. Maka iaitulah umum. Ayat ni umum, ditaksiskan dengan hadis yang tersebut. Ya, apa hadis tersebut? Ayat ni dipanggil ayat yang umum. Mukhassis dia, kita iza mata bunu Adam in qata amal. Bila mati anak Adam terpotong amal, melainkan 3 perkara. Kalau ikut daripada zahir ayat ni, tak ada apa tu. Tidak ada bagi insan melainkan apa dia buat. Ya, mana anak pun tak boleh hantar doa pun tak ada. Dia masing-masing buat. Itu umum. Tapi ditaksiskan dengan hadis di atas. Iza mata bunu Adam, ila anak Adam tu mati, in qata amal ila min salasin. Maka terpotong daripada amalnya melainkan 3 perkara. Sedekah jariah dibuat, ilmu yang bermanfaat diajar, anak yang saleh berdoa bagi dia. Ya, jadi terpotong amalnya. Amal siapa tu? Ya, man yang mati. Bukan amal orang lain tak sampai. Jaga bahasa hadis tu. Bila seorang mati terpotong amalnya. Mana dia tak boleh nak beramal lagi dah. Ya, dia terpotong. Ada pun orang nak bagi tak terpotong. Dia silap faham ni Wahabi ni baca hadis tu kepala dia tak faham. Ikut kepala dia. Ya. Tak sampai. Jadi ilmu Wahabi ni dia panggil ilmu tak sampai. Jadi ilmu kita ni ilmu sampai. Pilihlah tuan-tuan nak pakai ilmu sampai ke ilmu tak sampai. Kan? Wahabi tak sampai, itu tak sampai, tak sampai rasa engkau tak sampai. Ya, kita pakai mazhab kata sampai. Habislah. Maka kata kil, waqala ba'duhum, kata kil ayat ni mansukhah kan? Ada juga kata kil. Kata ulama ayat ni dinasahkan hukum dia. Kiraat ada binasah hukum. Ataupun ditanggungkan atas perkara yang maksiat. Ya, maknanya siapa buat dia tanggung apa dia buat. Mana maksiat dia buat dia tanggung.
Ya, dia tidak menanggung maksiat orang lain, itu maksudnya. Dia orang lain buat maksiat orang lain lah, tak ada kait dengan kita, kan? Walaupun anak kita dah suruh dia buat baik, tiba-tiba dia degil dia buat jahat, dia tanggunglah sendiri. Itu maksudnya. Kecuali kalau kita suruh dia buat, itu ada berangkai lah. Dalam umum hadis lain pula, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna, siapa yang membuat, mana dia buat, tapi sunnatan hasanah, jalan dia reka, jalan yang baik, jalan baik umum, maka dapat dia pahala tu, dan orang yang mengikut dia. Begitu juga man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang mereka membawa sunnah perjalanan tak elok, maka dia dapat, dan orang yang mengikut pun dia dapat saham juga. Itu mana dia terang hadis. Jadi saya pendapat mengatakan mansukhah ayat ni, wa an laisa lil insan illa ma sa'ah. Ini ayat mansukh setengah ulama. Atau ditanggung atas perkara yang maksiat, mana masalah-masalah tanggung, tak terlibat orang lain masalah maksiat, dia buat maksiat ditanggung sendiri. Dan lain daripada berapa banyak ia lagi perkara-perkara yang mengingkarkan akan dia oleh kaum muda. Tahu kaum muda? Wahabi lah, orang dulu panggil kaum muda. Dia ada kaum muda, kaum tua. Macam-macam dulu, kaum muda, kaum tua, dengan bermacam-macam dakwaan yang batal, dakwaan yang tak betul. Dan berapa banyak lagi wajah yang menunjukkan sesat dan karutnya fahaman Wahabi. Tetapi sekadar ini lepaslah dan memadailah bagi mereka-mereka yang mengambil fikir dan iktibar daripada tumpang sesat serta mereka itu. Jangan kita tumpang benda sesat, lepaslah daripada tipu dayanya, insya-Allah ta'ala. Dan adalah adillah, mana dalil-dalil bagi bahasnya perhamba pungut daripada kitab antara Ihya Ulumuddin bagi Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, daripada Majmu' bagi Al-Imam An-Nawawi, besar kulit 20 kulit Majmu', Syarah Muhazzam. Tapi Imam Nawawi tak habislah separuh, dia ambilkan dari Tajus. Dan daripada setengah daripada kitab-kitab fiqh yang muktabarah, yang muktabar, maka pulanglah perhamba kepada menterjemahkan risalah Ta'limul Muta'alim. Tadi taqtiyah diselit sikit kali. Dia kata syarat-syarat memilih guru lah. Dan ada pun memilih guru, maka sahaja bahawa memilih akan yang terlebih alim dan terlebih wara'. Al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Wara' tu sifat baik, tapi pada ulama' terlebih elok. Jadi ulama' yang wara', jangan jadi yang waqra', boleh. Tak ada berkat ilmu. Dan terlebih tua, cari ulama' tu kita cari yang terlebih tua, nisbah ilmu dan nisbah umur dia. Seperti bahawa memilih oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pada ketika itu akan Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian daripada dia amat-amati, berfikir-fikir dan berkata, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala radhiyallahu an, aku dapat akan dia syekh yang besar, lagi pula berhemah, lagi banyak sabar dia. Dan berkata ia pula, tetap aku di sisi Hamad bin Abi Sulaiman, maka tumbuh aku dan subur seperti tumbuh dan subur tanaman. Dan seterusnya bermusyawarah, dan berkata ia pula, aku dengar akan satu kalimah daripada hukama, mereka yang menghukum serta dengan dalil, itu panggil hukama. Kalau hukama dalam istilah sufi dia panggil orang yang telah sampai darajat ma'rifat sebenarnya. Di Samarkand, dekat makam Imam Al-Bukhari, Samarkand. Dan sanad Naqsyabandi kita banyak kan, 5 orang itu masyayikh kita pada Samarkand. Berkata ia bahawasanya satu orang daripada penuntut ilmu tadi berjumuk kira, mana bermusyawarah. Jumuk mana berjamak, berhimpun, mengira dan berbincang, mana adakan muzakarah. Hayatul ilmi bil muzakarah. Kalau di pondok ini penting, kita mengaji, kita muzakarah. Pada tengah baca ini semak kan. Mengira dan berbincang dan bermusyawarah, dia akan
daku pada menuntut ilmu dan adalah azamnya atas hendak pergi kepada Bukhara kerana menuntut ilmu. Jawab Hakim, apabila engkau pergi kepada Bukhara, ini Bukhari tempat imam apa? Imam besar hadis kita, Imam Bukhari. Apabila engkau pergi kepada Bukhara kerana menuntut ilmu, jawab Hakim, apabila engkau pergi kepada Bukhara, jangan engkau bersegera-segera kepada pergi datang kepada ulama-ulama dan guru-guru, dan berhenti olehmu di dalam 2 bulan. Kau pergi situ cek dulu 2 bulan, kau pergi tengok dulu 2 bulan hingga engkau amati, dan engkau memilih akan satu guru kerana bahawasanya engkau pergi kepada satu guru yang alim, dan memulai engkau dengan pertolongan bacaan, dengan potongan bacaan, tengok bacaan. Nasaya barangkali juga tiada menyukai akan dikau oleh ilmunya dan kelebihannya dan pengajarannya, maka engkau tinggal akan dia dan engkau pergi kepada yang lain pula, maka tiada berkat bagi engkau pada pelajaran itu. Yang kita betul-betul pergi tu, duduk terus. Yang kita pergi tengok yang berhenti. Lepas tu, tak sedap lah, pergi sana pula. Tak sedap lah, pergi sana pula. Habis. Lama kita pula apa? Jadi tak sedap, semua tak sedap, kita sedap seorang. Satu. Yang kedua, tak ada istiqamah, payah lekat ilmu. Tunggu saya kata, kau tanam pisang 2 batang. Satu pisang kau tanam, satu lagi kau tanam, seminggu kau cabut tanam tempat lain pula. Seminggu cabut tanam tempat lain pula. Dalam pokok yang pertama dah buah, pokok ni tak buah. Kau tanam cabut. Ya. Maksudnya apa? Kena tetap. Seorang menggali, 2 orang menggali kadar 100 kaki. Tapi seorang tu gali 100 kaki satu tempat. Yang orang gali 100 kaki 100 tempat. Mana dah baik? Satu tempat lah. Dia gali 100 ke dalam. Yang ni sekaki. Di sana pula sekaki. Sana pula sekaki. Dalam banyak berapa kaki orang gali? 100 kaki. Kat mana? Tu 100 tempat dia. Padahal tak jumpa air pun. Yang ni 100 kaki tapi satu tempat dia pergi ke bawah betul. Itu maknanya tetap satu guru tu nak dia mestilah awal kita pergi tengok betul-betul segasi dengan kita lah ya. Kadang guru-guru ni kadang bukan dia tak elok, tapi kadang kita kadang tak berapa boleh pergi sebab kita ni perangai kita jahat macam-macam, kita kata begitu gini ya. Kalau tu kenali dulu dia semayang hajat tadi. Jangan nak pergi mengaji dengan dia semayang hajat. Ada isyarat terima, dia terima. Kalau tak ada, minta maaf dia, cari guru lain gitu. Tentu je lah. Sebab ada hikmah di sebalik. Dia tak nak jadi dah berguru lah, betul dia komen. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Itu maknanya duduk, guna cek betul. Kalau nampak ngam cepat kita terima, kadang guru dia alim. Tapi kadang-kadang penyampaian terlampau tinggi, kita tak boleh gigit pun ada juga. Ya, nanti kita pergi pening, namun kita belayar, orang baca kita belayar. Orang lain faham dia tak faham, pun ada masalah juga. Jadi maknanya tengok yang keserasian. Bukan makna ilmu tu tak serasi, maknanya kedudukan kita tu. Maka amat-amati olehmu pada 2 bulan pada memilih guru tu. Ya, musyawarah benar besar sekali, minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Guru mana yang sesuai itu. Sebab dalam perjalanan tarekat sufiah pun begitu kan. Imamul Haramain, imam siapa? Guru siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali berguru dengan Imamul Haramain, imam 2 tanah haram, bukan jalan-jalan besar tu. Ulama besar je tak kenal. Ya, tapi dia sampai kepada Ta'ala dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Dia sampai dengan guru lain. Dia berguru besar dengan guru lain. Sebab kadang guru dia segi ilmu ni dia hebat, tapi segi penyampaian rohani pula Tuhan letak kita sampai dengan guru ni. Itu tak sama. Dia kata guru dia hebat, dia sampai tak semesti. Ya. Kadang-kadang guru biasa je dia boleh sampai. Ya. Sebab tu pembagian Allah SWT dia tak sama. Memang Ghazali tengok guru dia besar-besar macam jalan, tapi dia sampai dengan tukang jahit kasut tepi jalan. Tapi ulama hadis lah. Ini satu hal juga cerita ni, kadang-kadang dia orang pusing. Tengok kata tukang kasut dia bukan orang alim pun, pada otak dengan dia muhaddis tu kan. Ada ke dia buat dekat kata saya tak ada ilmu tu. Imam Ghazali punya guru pun bukan orang alim. Ada kata orang tukang jahit kasut kerja dia, ilmu tu sifat dia. Muhaddis, ulama hadis besar ya.
Maka amat amati olehmu pada 2 bulan memilih guru dan mesyuarah olehmu hingga tiada engkau berhajat kepada meninggalkan dia lagi. Jangan pindah sana, pindah sana. Berpaling daripada dia. Maka tetap engkau di sisinya supaya adalah pelajaran engkau itu diberkatkan. Itu yang kita nak. Dan dapat manfaat engkau dengan ilmu engkau akan manfaat yang banyak. Dia dapat beramal dengan dia dan sumpah. Itu di antara. Jadi manfaat ilmu dua ialah. Kalau kita belajar, manfaat dia boleh menyebarkan, dia boleh mengajar. Kalau tidak pun sekurang-kurang ilmu nafi' tu dia boleh beramal. Setengah dia pun kadang-kadang tak manfaat. Dia wali tapi Allah Ta'ala jadikan dia jauh daripada orang. Orang tak belajar ni. Habis ilmu dia itu ada. Ya, orang mengaji 10 tahun boleh balik-balik buka restoran. Jadi tak kedai. Kitab langsung hilang. Padahal ni boleh kita Arab sama-sama ni ada berlaku. Sebab mungkin ada kesilapan adab dalam bentuk ilmu. Jadi ilmu dia tak dapat berkembang. Ya. Dia ilmu tu berkembang, itu tanda dia menyampaikan, boleh menyambung, itu tanda keberkatan. Dan paling tidak keberkatan ilmu dia dapat beramal. Kalau ilmu tak boleh beramal, tu tak ada berkat. Itu adalah silap niat kamu dan sebagainya. Dan demikianlah saja bagi berjumuk kira, maknanya bermusyawarah dan mesyuarat pada tiap-tiap pekerjaan, kerana bahawasanya Allah SWT menyuruh ia akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mesyuarat pada sekalian pekerjaan. Walhal tidak ada dapat seorang lebih cerdik dan bijaksana daripadanya, dan sedemikian itu disuruhkan dia juga dengan apa? Mesyuarat. Walaupun tengok ulama tak ada orang tani hebat ni, memang suci hebat, tapi kita bincang, kita tengok ia bermusyarat akan sahabat-sahabatnya sekalian pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu dihajat kepada rumah pun dimusyarat juga. Maknanya wa amruhum syura bainahum. Urusan kita ialah mesyuarat, bincang. Apabila bincang dia banyak keberkatan. Orang ni ada pandangan ni ya. Kadang ikut pandangan kita katakan puasa elok, tapi bila orang pergi beranuk, ada terganjal pula. Elok berbincang. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tiada binasa seorang kemudian daripada berjumuk kira, yakni bermusyarat. Mana keputusan daripada musyarat diberkati oleh Allah, termasuk ya. Kalau kita buat sendiri je, kadang-kadang kita rasa tiba pun sangkut, ada masalah. Sebab kadang-kadang pemikiran kita tak sejauh apa yang kita dapat bila berkeputusan dapat dalam syura ataupun musyarat. Itu di antaranya. Kemudian dan satu lagi dikatakan bahawa manusia-manusia itu 3 macam. Pertama, cukup satu lelaki. Yang kedua, setengah lelaki. Yang ketiga, tiada apa-apa. Ya. Satu manusia cukup rijal, kelaki-lakian ni. Maka yang cukup satu lelaki apa makna dia? Mereka yang ada baginya pandangan yang betul dan musyawarah dia. Dan yang kedua, yang setengah laki-laki, dia mereka yang ada baginya pandangan yang betul tapi tiada musyawarah. Kita ada musyawarah, dia mana apa? Separuh hilang keberkatan itu. Musyawarah kita bertukar pandangan, itu penting. Sebab manusia ni ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi bila kita cantum tu banyak manfaat dia. Musyawarah betul lah. Ada musyawarah mafia pun ada. Buat musyawarah tapi kau cakap dia, itu musyawarah mafia. Ada sebenarnya. Kau cerita pengurusi ni kau mesyuarat dengan dia, suruh tak mesyuarat, kata pasal buat mesyuarat, kata yang buat ni ikut keputusan saya. Dah itu macam mafia tu. Macam gangster punya mesyuarat. Tu mesyuarat kita ambil pandangan macam pandangan seorang. Oh kita garap kan. Dan berkata Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an bagi Sufyan Al-Thawri rahimallahu ta'ala, bermusyawarat olehmu pada pekerjaan engkau serta orang-orang yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Jadi mesyuarat apa? Tengok sifat pula. Orang yang kita nak buat mesyuarat tu semua orang yang gerun dengan Allah Ta'ala, baru dah ada hasil nur dia. Kalau mesyuarat sama semua kaki puaka tadi nama je mesyuarat tapi apa tak ada hasil ya. Dia mesyuarat dengan orang yang ada kegerunan hati dia dengan Allah, barulah ada hasil natijah yang sangat berkat. Dan bermula menuntut ilmu itu setengah daripada setinggi-tinggi pekerjaan-pekerjaan. Tak ada perkara paling besar ialah menuntut ilmu. Dan yang sepayah-payah, ujian banyak ya, nak mendapat dia, nak menghasilkan dia, ujian tu macam-macam ujian dia. Maka adalah bermusyawarat pada yang terlebih cita-cita dan terlebih wajib ya.
terlebih mustahak, kita ada syarat supaya sentiasa kita dapat maknanya keberkatan dalam mencari ilmu tadi. Kemudian sabar dan tabah dalam belajar. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kan sallahu sirrah. Syahdan situ. Betul. Syahdan satu perkara yang disaksikan benar. Itu mana syahdan. Yang macam syahidan. Orang lain pula nama orang. Maka diketahui daripada yang tersebut itu. Ya, itu mana amila bima alima warasahu dha'ima ma lam ya'lam, dan ayat seterusnya. Ya. Mensyaratkan ada ulumul ladunyah, bahawa ilmu yang disuruh sembunyikan akan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada bukan ahli. Mana ilmu yang selain daripada keperluan saya syariat. Dan saya syariat ilmu fiqh itu tak boleh sembunyi. Kalau siapa sembunyi, aljamahullahu bilijami minan nar, Tuhan akan kekang mulut dia dengan kekang api neraka. Orang nak tunjukkan saya semayang, saya tak reti ni rukun macam mana, dia tak tunjuk. Nak kena kekang pun, itu benda kepentingan wajib disampaikan. Ada pun benda yang sir-sir, tengok kalau orang tu belum keahlian jangan dibuka. Inilah aktumu min ilmil jawahirahu kaila yarazu kazajalin fayaftatina. Berkata si Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW, ini sungguhnya aku la'aktumu min, aku tutup ilmu tadi jawahirah, permata-permata hakikat-hakikat yang tinggi, kaila yarazu jahlin fayaftatina, supaya tidak dilihat oleh orang yang tidak memahami, maka jadi fitnah. Dia tak faham, dia tak bersikap kepala, dia kata tak betul, padahal ilmu itu tinggi. Ya, itu maknanya kena tengok orang. Dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan asar sahabat dan perkataan ulama yang tersebut, maka batallah perkataan orang yang mengatakan bahawasanya tiada bagi Nabi dan ulama menyembunyikan ilmu dengan dalil yang tersebut. Yang tak sembunyi itu ilmu yang perlu secara umum, itu memang tak sembunyilah. Nabi dah sampai semua. Ada pun bab-bab ilmu khususiah, itu dibagikan Nabi kepada orang yang tertentu. Ya. Sebab pula ilmu yang disembunyi itu ilmu hakikah, ilmu yang bincangkan dalam perjalanan hakikat yang tinggi, kerohanian yang tinggi. Maka tidak harus sekali-kali bagi salik bahawa membaca ia akan kitab ilmu hakikat sebelum tetap ia dalam ilmu syariat. Ya. Ilmu syariat tauhid, usulul tauhid am, dia tak mengaji. Dia pergi buka kitab tauhid khas. Maka 88 tauhid khas, kadang-kadang ada tasyabbuh, ya, yang dia tak faham. Ya, kita naklah berdepan dengan Allah Ta'ala, menghadap. Oh, dia ingat menghadap macam ni. Ya, menghadap macam ni, syirik jawab dia. Sebab dia tak mengaji, usul dia dengan kemas. Dia kena faham makna, itu contohlah. Ya. Bahawa membaca ia akan kitab ilmu hakikat sebelum tetap ia dalam ilmu syariat dan tariqah, dan sebelum talaki daripada guru yang ahlinya yang wasil. Jadi kena talaki, ya, mengambil daripada guru. Lagi pula mursyid kamil mukammil, kamil dia telah sempurna, berjejak dalam makrifat yang khasah, dan mukammil dia boleh menyempurna mentarbiah yang lain. Itu dipanggil, kalau air dipanggil air mutlak. Dia ada dua sifat, satu dia suci, kedua dia menyucikan. Itu mursyid yang kamil mukammil. Kalau tak jadi air mutlak, dia jadi air mustakmal pun tak apa, boleh tahan lagi. Yang jadi air mutanajis, najis pula mughallaza, maut. Jadi mengecilkan orang, habis orang tak sah mayang. Ya, mana najis mughallaza, bila kena je kat kita habis mayang kita batal. Ya, bila percikan air mutanajis. Begitu juga hati kita, bila dia renjis dengan najis yang batin, jawab dia amal kita pun batal. Apa najis dia? Riya, ujub, semua habis tu. Habis pahala rosak. Jadi wajib kita mengawal jangan ternajis zahir dan batin. Apa tuan terima. Dan sebelum kuat lagi pahaman pada menerima ilmu hakikat, kerana yang demikian itu membawa jatuh di dalam sesat selama-lama wal ayazabillah. Sebab dipahamkan ahli hakikat lain lagi faham lain.
tiada dapat ia keluar daripadanya hingga didakwanya lah hal dengan tiada berhal. Dia merasa dia dah sampai padahal dia belum sampai. Tak mana dia sampai tak tahu. Ana dah sampai sih. Ana tak payah pakai tarik tasbih lagi. Sampai mana kau? Sampai pasal malam. Macam-macam hal. Dan iktikadlah ia akan segala iktikad yang tiada layak pada hak Allah Subhanahu taala. A'azanallah min zalik. Melindung akan kami oleh Ta'ala daripada demikian itu. Dalam ilmu hakikat kata apa? La mawjud bihaqqin illallah. Tiada yang wujud dengan sebenar melainkan Allah yang wujud Allah. Ini semua tak ada, Allah yang ada. Sekarang yang kita ni ada lah ni. Kita lah Allah, dia kata. Kapi tu pun. Ni ada kat Muau. Kat Muau di Seko. Saya pergi jumpa dia. Tapi tak macam mana pejabat kamu dapat kesan dia. Sebab kena ceramah dia ada jawab. Saya pergi tempat suluk dia. Saya pun saja nak sejuluk. Secara hakikat insan di macam mana di sebenar. Inilah aku nak tahu, nak cerita dengan kau ni kita. Aku cakap direct, aku tak takut jauh-jauh. Tiada yang ada melainkan dia. Yang ada dia, lain semua tak ada. Lain semua tak ada. Sekarang yang ada siapa? Dia lah. Kita dah Tuhan. Dia kata, wah kata kacau betul. Dia mengaku Tuhan, kapi jawab tuan menongging kapi itu. Macam-macam. Padahal ulama sufi kata tiada maujud, tapi dikait bihaqqin, maujud yang hakiki. Maujud kita ni tak panggil sebab maujud kita ni majaz. Maujud yang muqayyad, tidak dipandang oleh sufi. Yang dipandang adalah maujud yang mutlak, wujudul mutlak, wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Siapa dia? Allah lah. Wujud kita semua ni terikat, muqayyad. Kita terikat dengan kudrah, iradat, ilmu Tuhan. Itu maksud dia. Dia pergi bantai sebab apa? Tak faham dia salah. Kalam tu kalam sufi. La mawjud bihaqqin illallah. Betul dah tu. Dia pula pergi tafsir tiada yang wujud, melainkan dia. Ni yang wujud siapa? Dia lah gitu. Apa lah kerja tadi. Allah, macam-macam hal. Maka sayangnya bagi saudara yang menuntut dan mengusahakan rahsia tersembunyi itu supaya menjadi ahlinya dan boleh kemenangan di dalam akhirat. Mana benda macam ni kena buat tutup, jangan buka. Palzam, tutup lidah. Yang dibuka bukan ahlinya. Kitab gitu kan, saya kena sekali. Kitab Hikam Abi Madian Al-Tilimsani. Kita dah kata banyak tempat kita mengajar. Satu tempat saya tak boleh mengajar. Dia baca-baca sangkut. Masalah sangkut. Bahawa dia ni tak boleh terima. Sampai-sampai dia tercengang. Kita dia pergi. Tukar kita lain. Padahal kita tu dah beberapa kali tempat lain kita kata banyak kali dah. So sedap je baca kan. Dia tempat tu kita sangkut. Bukan orang sangkut, kita pun sangkut. Nak orang-orang tengok tak pergi. Pasal ni. Rupanya dia tak boleh masuk. Akan tukar kita lain. Tu buah Abi Madian. Berputuhatul Makiyah. Pegangkan tu pada. Kita ada 12 ilmu yang pegang kita tu. Macam tiga tengok bosi. Kalau tengok bosi dah gigit tak boleh. Batal lagi kita. Bukan kita tu salah. Tak ada ahli. Tak salah. Maka sayangnya bagi saudaraku yang menuntut dan mengusahakan rahsia tersembunyikan itu supaya menjadi ahlinya dan beroleh kemenangan di dalam akhirat. Kemudian kata Imam Hujjatul Islam di dalam Ihya, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, barang siapa tiada baginya perolehan daripada ilmu ini, mana ilmu makrifat yang khasah ni, yakni daripada ilmu batin rahsia ini, nasai ditakut atasnya mati dalam atas kafir wal ayazubillah. Ilmu apa? Ilmu tasawuf yang membahas masalah pembersihan dalaman. Sekurang-kurang diperoleh daripadanya membesarkan akan dia dan mentakzimkan akan orang yang mempunyai dia. Jadi orang yang membesarkan, membenarkan, tasdik bagi ahli daripada wilayatul sughra, kata Imam Junaid. Membenarkan perjalanan sufi yang kita benar pun satu karamat, satu kelebihan besar. Kita mentakzimkan dia dan membenarkan ahli orang. Ini kan takzim dia gembat kawan. Dia semua mengarut dia zikir macam monyet. Kau tu beru. Kau tu beru, suruh muka kau macam beru. Tak reti jangan ada bercakap kan serah ahli. Ada satu ustaz tu bagus. Kita ulur kitab ni, minta maaf saya bukan ahli. Cari ahli tu bagus. Ni lah, ni tak boleh ni. Ni menjalani syariat macam kau seorang kerti syariat. Sekil kepala tu tahu.
Dan kata setengah arifin, barang siapa ada padanya dua perkara, dan saya tiada terbuka baginya suatu pun daripada ilmu ni. Jaga tu. Yang pertama bid'ah. Bid'ah. Yang kedua kibir, takabur. Takabur ada, takkan dapat. Ya. Dan bid'ah mana? Menyalahi akan perjalanan rohani Rasulullah SAW. Ini bid'ah di si ahli sufi. Batu setengah daripada kalangan sufi, fa ayyu akbarin bid'ah min hubbid dunya. Ya. Ni Wahabi tak pernah dengar kalam ni. Mana satu bid'ah yang paling besar daripada hubbud dunia. Hubbud dunia tu bid'ah paling besar di antara bid'ah besar. Ada orang bahan ni. Ya, bid'ah, hubbud dunia bid'ah. Ada orang cerita tu bid'ah paling besar. Ya, dengan dia terhijab manusia dengan Allah Ta'ala. Dan contoh yang lain itulah. Dan kibir, merasa besar di. Itu memang tak terbuka. Ya. Syurga sana tak terbuka, syurga sini pun tak terbuka. Ya, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Demikian demi akhirat, syurga kami sediakan bagi orang yang dalam kalbi dia tidak ada kehendak membesarkan diri dan melakukan maksiat. Itu syurga untuk orang. Kalau ada je pun tutup. Sana tutup, di sini pun makrifat pun ditutup oleh Ta'ala. Dan satu lagi, dan kata setengah, barang siapa kasih akan dunia tu bina besar tu, atau mengekali atas mengikut hawa nafsunya, ikut bodoh, tak pernah nak kerat, ya, sebab dia tak reti bahaya nafsu. Sebab ilmu tasawuf tidak didekati, bahkan ditakutkan orang mengaji ilmu tasawuf lah. Nah, saya tiada tahqiq. Ada setengah tu pula dia pandai-pandai dia, kau ngaji tasawuf, kau tasawuf nanti dia tasawuf dia. Kau tu bobos tahu terus tak ngaji tasawuf, lingkup jawab dia. Ada yang teruk pula, dia kata ilmu tasawuf dia air caw. Macam mana? Tahu air caw? Air longkang. Dia menghina ilmu tasawuf, kafir jawab tuan. Sebab ilmu tasawuf semua berteraskan nas Quran dan hadis Nabi SAW. Buka lah. Ya. Kalau kita buka kitab tu, pun cukup dah tu. Kitab apa? Penawar hati. Pun cukup dah dalam. Ya. Atau Qatlul Ghasyiah. Kitab tu dah tu. Dia ada mabadi. 10 mabadi asyarat. Setengah tempat dia ma'akhas ilmu tasawuf mana Quran wa sunnah. Tempat ambilan Quran sunnah. Kau tolak dia pun, kau tolak Quran sunnah sama. Ya. Takabur tak ada dalam Quran ke? Bahas. Ya. Aba wastakbara tu yang kita bincang. Dan nak membersihkan hati pada takabur. Riya tu adalah hadis sahih semua ada. Kau tolak tasawuf, kau tolak Quran lagi nak mahu. Penyakit hasad dengki dalam kepala dia ada yang payah. Dia tak kenal sebenarnya, buta hati. Nah, saya tiada tahqiq ia dengan ilmu ini, ya. Jikalau tahqiq ia dengan ilmu yang lain sekalipun, ya, mazhab 10 mazhab dia alim. Tapi tahqiq dalam ilmu sir ni dia tak ada tahqiq. Dia tak perasan kat dia bergayuh dalam kalbi dia penyakit-penyakit yang berat-berat. Ada seorang ulama besar dia cerita, satu orang ni nak buat master dengan dia, dan berbuat tu dia minta dengan tugu dengan syekh, ya, syekh tu profesor. Dia tadi minta dengan saya kata, macam mana nak jadi masyhur. Ngiling tu dia macam mana nak jadi glamour. Dia jadi glamour, syekh tu ngiling kepala saya. Orang bawa ilmu nak ke Tuhan, kau nak jadi glamour. Mana dia memperalatkan ilmu untuk kepentingan nafsu dia lah, supaya orang pandang dia hebat. Itu tak rusak Jahannam habis. Lepas tu Nabi Dawani, man talabal ilma liyumariya bi subaha wa liyasifa wujuhan nasilai falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa tuntut ilmu agama ni, tujuan dia nak berbangga dengan orang lain, dan tujuan dia nak cari glamour supaya orang kenal dia hebat dia, sediakan neraka tempat dia. Falyatabawa maq'adahu, sediakan tempat duduk di dalam neraka Jahannam. Dan sekurang-kurang seksa akan orang yang mengingkar akan ilmu ini. Bala dia kena apa? Ya, dia perasakan Ta'ala daripada dirinya suatu jua pun, ya. Maknanya tiada diperasakan Ta'ala daripadanya ilmu akan suatu jua pun. Zauq ilmu tasawuf langsung dia tak rasa. Kelazatan ikhlas, kelazatan muraqabah langsung tak ada. Dia kosong, jiwa dia kosong. Dia kerja dia apa? Mujadalah, nak berdebat dia, ya. Dia hebat kan. Itulah ilmu segala orang yang siddiq, ya, ilmu qalbi ini, dan orang yang muqarrabin, orang yang dekat kedudukan rohani dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam membahas perkembangan tempat tilik Allah Taala ila al-qalbi. Dan dikenaki dengan ilmu mukasyafah, ilmu pembukaan qalbi kita tadi.
Maka itulah ibarat daripada cahaya, diibaratkan sebagai cahaya yang zahir di dalam hati, ya, nur yang Tuhan bukakan, yang Nabi sebut inna nura iza dakhalal qalb. Sungguhnya nur itu bila masuk dalam qalbi, kesan dia apa Rasulullah kata sallallahu in fasaha wa syarah, hati itu lapang tenang. Pada nur ilmu tu masuk. Ilmu tu yang kita nak, dia terbuka. Hati daripada jauh terbuka jadi dekat, daripada gelap jadi terang. Itu mukasyafah terbuka. Pada ketika menyucikan dia daripada segala sifat kecelaan. Sifat kecelaan diibaratkan lumpur-lumpur yang menutup cermin, permukaan cermin. Jadi bila kita lap dia bersih, terang balik. Nampaklah benda yang sepatut nampak. Maka yang sepatut nampak jelas dalam kalbi kita ialah azamatillah, kebesaran, keagungan Tuhan. Ini bila dia buta, dia nampak keagungan besar makhluk yang tak ada besar pun. Dan supaya dipersalinkan dengan karamah kemuliaan dan dianugerahkan dengan maqamul wilayah, makam kewalian, ya, makam kekasih Tuhan, dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah dan mujahadah. Kalau dia mengerjakan ibadat, banyakkan warid, itu dipanggil dia ada nurut tawajuh. Kalau dia masuk lain, dia muraqabah, riadah, ini dipanggil nurul muwajjahah, ya, nurul muwajjahah, nur tawajuh dengan ibadah, zikir dan mujahadah. Adapun dengan muraqabah, ini dia panggil musyahadah, ini dia panggil nurul muwajjahah. Dia ada dua nur cahaya. Dan jangan engkar akan orang yang mempunyai dia, ya, ahli-ahli sufi yang kita engkarkan, dan mengambil talaki kepadanya supaya menjadi ahlinya. Kerana sebab sabda Rasulullah SAW, man talaba syai'a bijaddih wajadah. Siapa yang menuntut sesuatu tapi dengan bersungguh-sungguh, nasai diperoleh. Ya, dia menjaga adab-adab sungguh dengan ikhlas, itu zahir batin, insyaAllah dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan semakal jangan seperti sangka setengah daripada orang yang jahil ila an wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin